السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod yang ketiga. Kita masih lagi dalam syarah kitab Hilyah Talibul Ilm, yang mana kita membincangkan tentang adab-adab ataupun akhlak ataupun perhiasan seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu Allah ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi dalam sesi yang seterusnya, yang mana kitab ini matanya akan dibacakan oleh Al-Fadhil Syekh Aiman. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bab seterusnya, kejujuran. Kejujuran berbicara merupakan ciri bagi kewawaan, kemuliaan jiwa, kesucian nurani, keluhuran cita-cita, kecerdasan akal, putusan kecintaan bersamaan di dalam hidup, kebahagiaan jemaah dan pemeliharaan agama. Antara sifat-sifat talibul ilm ataupun penuntut ilmu yang wajib kita perlu pelajari, yang wajib perlu seorang penuntut ilmu tu belajar dan ada pada diri dia sebelum dia menuntut ilmu, ialah dia mempelajari tentang kejujuran. Kejujuran ni adalah something yang sangat diperlukan, especially di zaman ini. Bila mana kita tengok musibah-musibah yang berlaku pada hari ini di serata dunia, daripada masalah keluarga, masalah persahabatan, dalam masalah pelajaran, dalam masalah dunia ni sekalipun, semuanya berpunca kerana kehilangan kejujuran. Bila mana manusia sudah biasa untuk nak berbohong, bila mana kita mula mempercayai tentang berita-berita yang tidak benar, maka ini semua asal daripada hilangnya sifat jujur daripada seorang talibul ilm. Yang mana sifat jujur ni something yang baik kesemuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bagi tahu inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan ataupun pahala. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya albir, kebajikan itu, kebaikan itu membawa kita ke syurga. Wa innar rajula la yasduq atau yataharra sidqa. Dan seorang lelaki itu, seseorang itu akan sentiasa mencari-cari tentang kebenaran, kejujuran, sehinggalah yuktabu hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampailah dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang jujur. Dan sebaliknya, wa innal kadhib, sesungguhnya berdusta itu pula, Nabi SAW bagi tahu, yahdi ilal fujur, dia membawa kita kepada maksiat, lembah yang keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur itu membawa kita ke arah api neraka. Bila mana kita berdusta, perbuatan kita itu hanya akan membawa kita ke lembah api neraka, wal iyadu billah. Wa innar rajul la yakzib, dan seseorang itu akan biasa berdusta, wa yataharral kadhib, dan akan biasa mencari-cari tentang bagaimana dia nak berdusta, sampailah dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang kadzaba, sebagai seorang yang pendusta. Adakah kita mau dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta? Dan kita kena tahu bahawa orang-orang yang jujur, Allah sebut dalam Quran dalam banyak ayat dia, dan Allah telah menegah dalam ratusan ayat dalam Al-Quran yang Allah menegah kita daripada kita berdusta. Bahkan Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Allah sifatkan antara sifat-sifat orang yang beriman ialah mereka perlu sentiasa jujur. Yang mana kejujuran itu terselah dalam 3 aspek kehidupan kita. Yang pertamanya, kejujuran dari sudut pertuturan. Bila mana kita bercakap, bila mana kita berjanji, bila mana kita apa-apa sekalipun, kita berkata benar. Dan yang kedua, dari segi amalan kita jujur.
iaitu dari sudut kejujuran kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan kepada kita. Bagaimana kita bersyahadah hari ini, kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Tetapi bila mana kita menjadikan orang lain sebagai kita punya qudwah, sebagai satu kita punya teladan selain daripada Nabi SAW, kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak digariskan dan ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka bukanlah kita terdiri daripada kalangan orang-orang yang jujur. Begitu juga dari sudut hati kita. Dari sudut hati kita, kita juga perlu sentiasa jujur. Janganlah kita menjadi seperti orang munafik yang mana hati mereka kata lain dan lisan mereka, perbuatan mereka berkata yang lain. Dan ini something yang perlu kita hayati. Sebab Allah Azza wa Jal dah menjanjikan bagi orang-orang yang sentiasa jujur dengan diri dia, Allah sebut wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah bagi tahu orang-orang yang akan jujur ni, orang yang jujur yang sentiasa berlaku benar, berkata benar, siddiq ni mereka akan bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin. Dan ini adalah sebaik-baik dan sebesar-besar ganjaran yang mana yang perlu kita kejar. Dan bagi orang yang mukmin juga, walaupun di dalam keadaan yang bergurau, sekalipun orang-orang yang beriman dan orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan berdusta. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nabi beritahu, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Nabi kata, aku menjamin rumah seseorang itu di satu tingkat terbawah di syurga yang mereka sanggup meninggalkan perdebatan walaupun mereka dalam keadaan yang merasakan diri mereka benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha. Nabi kata, dan aku jamin seorang itu mendapat rumah di tingkat tengah di syurga bagi mereka yang sanggup meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bergurau. Yang mana kita hari ni, kebanyakan kita bergurau, kita akan berdusta. Orang yang buat prank, orang yang banyak sampaikan berita-berita untuk nak menakutkan sahabat-sahabat dia, ini semua tergolong dalam orang yang dia bergurau tetapi dia berdusta. Dan Nabi SAW bagi jaminan, mereka yang sanggup tinggalkan benda-benda ni, sanggup tinggalkan yang pendustaan walaupun dalam keadaan dia bergurau, Nabi kata dia akan mendapat syurga di tengah syurga, dia akan mendapatkan rumah di tengah syurga. Siapa yang tak mau untuk mendapatkan syurga Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW sebut lagi dalam potongan yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan akan mendapat, orang tu akan mendapat rumah di tempat yang tinggi, tertinggi di syurga bagi mereka yang akhlak dia mulia, yang sentiasa membaiki akhlak dia. Sebab Nabi SAW nak kaitkan dua perkara yang sebelum dia, iaitu orang yang sanggup meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan yang bergurau, dan sebelumnya orang yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dirasakan diri benar. Mereka ini ada kaitan dengan akhlak yang mulia. Dan mereka yang mampu untuk nak mencapai darjat ini, orang tak akan mampu untuk nak mencapai darjat husnul khuluq, akhlak yang tertinggi, akhlak yang termulia ini, melainkan setelah dua-dua aspek sebelum ini dibaiki. Tak akan orang tu dikatakan sebagai akhlak yang mulia dalam agama jika dia masih lagi berdusta, masih lagi di dalam keadaan yang selalu menipu dalam pertuturan dia, dalam perbuatan dia, ataupun dari sudut hati dia. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya.
Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam segmen yang kedua daripada episod ketiga dalam Syarah Hilyatul Talibul Ilm, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan bacaan matan yang seterusnya. Silakan. Oleh sebab itu hukumnya fardu ain sungguh bagi orang yang mengabaikannya, dan sesiapa yang mengabaikannya berarti dia telah menyakiti diri dan ilmu. Berbohong ni, berdusta ni, kita pun tahu dia adalah sikap yang keji, yang antara seburuk-buruk akhlak yang ada pada seorang bila mana dia biasa berdusta dalam kehidupan dia. Dan berkata benar, berlaku jujur adalah fardu ain bagi setiap orang beriman. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, maka menjadi kewajipan bagi diri dia untuk nak berlaku jujur. Ini bukan fardu kifayah yang kita kata kawan kita jujur, kita tak payah jujur lah. Macam mana kalau orang tu solat jenazah ke, fardu kifayah. Kalau ada orang lain yang membangunkan dia, maka gugurlah kewajipan daripada sebahagian pihak yang lain. Tetapi dalam bab kejujuran ini adalah merupakan fardu ain yang wajib untuk kita sebagai talibul ilm mesti memperhiaskan diri kita. Dan macam mana yang telah kita sebut dalam hadis tadi, bahawa kejujuran ini semuanya baik, semuanya benar. Dan Nabi SAW tak izinkan kita untuk nak berdusta, iaitu al-kadhib ni bermaksud kita melakukan sesuatu ataupun kita bercakap sesuatu yang di luar kebenaran ataupun di luar realiti. Itu kadhib. Sama ada dengan niat yang baik ataupun niat yang tak baik. Tetapi Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Kalthun binti Uqbah bin Abi Mu'ayth, begitu juga dalam hadis Asma riwayat Tirmizi, Nabi bagi tahu bahawa Ummul Kalthum begitu, kami tak pernah mendengar Nabi SAW memberi keringanan kepada seorang itu untuk berdusta, melainkan dalam 3 hal, 3 situasi sahaja yang Nabi benarkan. Itu pun dengan maksud yang tertentu. Yang pertamanya ialah bila mana al-harb, dalam situasi perang. Sebab al-harbu khud'ah, sebab peperangan itu memang tipu helah. So kalau kita nak sedikit melakukan tipu daya dalam peperangan, memang itu yang dituntut dalam peperangan. Macam mana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW Al-Qa'qa' bin Amr, yang mana masa dia berperang tu, dia akan bahagikan, walaupun tentera Islam tak ramai, tapi dia akan bahagikan tentera Islam tu, dipecahkan kumpulan yang banyak. Dan kemudian dia akan buatkan seolah-olah musuh menyangkakan bahawa sebenarnya tentera Islam ni ramai. Nampak macam yang ni, nampak macam ada bendera, ada berapa orang daripada tempat yang tinggi. Walaupun mereka mungkin hanya berapa puluh, berapa ratus orang kat situ, tapi nampak, dan psikologi battle tu nampak macam Islam, tentera Islam masa tu ada banyak. Okey. Daripada mana? Oh, okey. Start balik. Dia kena start balik tu. Okey. Baik, sebagaimana Al-Qa'qa' bin Amr, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dalam battle, seorang panglima perang yang hebat, yang mana dia membahagikan tentera dia kepada banyak kumpulan. Dan setiap kumpulan tu mungkin tak ramai lah, tetapi bila dibagikan dan dipecah-pecahkan dalam battlefield, musuh nampak macam diorang ni ramai, sedangkan hakikatnya mungkin tak ramai. Tetapi peperangan ini sifatnya adalah khud'ah, adalah tipu daya, yang mana memang perlu untuk nak kita bertipu daya dengan musuh untuk nak memerangi peperangan. Maka di situ Islam membenarkan dalam situasi yang pertama. Dan yang kedua yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang dibenarkan juga ialah ketika mana seorang itu islah zat bain, iaitu bila mana seseorang itu cuba untuk nak membaiki hubungan di antara saudara seagama dengan dia. Kawan kita bergaduh, mungkin kawan kita, mungkin Aiman dia cakap pada Syekh Ahmad, dia kata Syekh Ahmad ni sebenarnya dia busuk, sebab tu aku tak nak kawan dengan dia. Tapi tak adalah kita cakap dengan Syekh Ahmad tu bahawa apa yang Aiman cakap macam tu, tapi kita boleh sebut Aiman cakap sebenarnya Ahmad ni wangi, ataupun kita cakap perkataan-perkataan yang boleh menyejukkan antara kedua-dua pihak. Dan ini antara situasi yang dibenarkan juga. Dan situasi yang ketiga ialah bila mana seorang suami dan seorang isteri itu cuba untuk nak meredakan kedua pasangannya, tapi jangan difahami bahawa Islam membenarkan tipu antara suami dan isteri. Ini satu kefahaman yang salah. Tetapi yang dimaksudkan kat situ ialah dari sudut untuk nak menjaga sahaja perasaan. Sebagai contoh, mungkin isteri dia bukan orang yang paling cantik kat dunia,
Tapi suami dia datang, dia kata kat isteri dia, kamu adalah wanita yang paling cantik sekali abang pernah jumpa. Mungkin hakikatnya bukan macam tu, tetapi bila dia cakap macam tu, isteri dia akan berbunga, dia akan lebih gembira. Maka itulah yang dimaksudkan dalam hadis, bukan membuatkan seorang jadi biasa untuk nak tipu. Sampaikan setiap kali abang balik daripada mana, padahal lepak kawan-kawan dia, kemudian diingatkan hadis membenarkan ditipu. Dia kata tak, abang baru balik daripada masjid, padahal dia baru balik daripada lepak kawan-kawan dia di kedai kopi. Maka jangan salah faham daripada maksud hadis ini. Dan kalau kita nak tengok, Nabi SAW puji generasi sahabat. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian mereka yang datang selepas daripada mereka, kemudian mereka yang datang selepas daripada mereka. Nabi puji kurun sahabat. Sebab apa? Sebab kurun sahabat, antara sebab utamanya ialah para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah menipu dan tak pernah tahu apa itu berdusta, sebagaimana yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna la na'rif mal kadhib, kami ini langsung tak tahu maksud menipu ni apa. Kami tak pernah berdusta. Kalau kami mendengar ya, cubaan. Itu kan.
kita kawasan di Pulau Wilir berapa lama situ. Kita sekiranya lain gitu. Ya. Ada apa-apa ke? Nak share tips apa Quran nak didik terus. Tips. Tak ada. Okey. Dah berapa juzuk Afan? Sehari ada jadual tak sekarang Afan? Subuh. Berapa banyak Afan sehari? Hafal daripada belakang ke dari depan? Baqarah. Sekarang ni tengah start Baqarah lah. Ayat berapa dah? Page keempat dikira daripada Alif Lam Mim atau Al-Fatihah? Muka surat Wabashiril Ladhi ke Wa idh qala Wabashiril Ladhina. Ayat mana? Wabashiril 25. Inna Allah la yastahi. Lepas Inna Allah la yastahi. Okey. Yang ni bukan daripada kita building sendiri yang Okey. so mungkin akan lama lagi. Ya. Tak boleh lah bernasyid dulu ke apa kan. Sementara tunggu tu kan. Di mic pun tak ada suara. Kita pun tak tahu berapa lama sampai sebab building ni kan. Oh, okey. Cabaran tu. Oh, daripada building. Selalu okey So, ingat tak semua? Okay. So bila saya practice jadi imam, saya akan sambungkan bacaan tu. Dan kadang-kadang tu macam tersangkut. Tapi nak dapat balik tu, bolehlah cuba kena ulang balik. Tersangkut sebab tak nampak ke? Kebiasaannya sangkut ni ada few sebab. Satu, mulut kita tak lancar. So probably yang nak tengok mungkin entah hafal, entah tak nampak. Tapi biasa ikut mulut baca laju sedap. Lepas bila slow, dia jadi stuck. Sebab mulut kita tak biasa baca perlahan macam tu kan. Sebab kalau kita hafalan, kalau kita tak nampak, dia akan buatkan kita cepat lupa. Dia nanti sampai suatu tahap menjadi macam kita lalu kat kedai, tiba-tiba kedai tu pasal mengaji, tapi kita rasa macam kejap-kejap macam boleh baca sikit, tapi kita tak ingat kat mana. Dan kita tak bolehlah sambung kopi, tapi macam itu sebab sebenarnya hafalan kita tak cukup kuat. Kita biasa ikut baca mulut macam boleh baca lagi, tapi kalau Quran tu stop, kita pun macam blur dekat belah mana. So hafalan tu anda tahu, so maksudnya anda hafal mesti dengan biasakan baca guna mulut, betul tak? So selalu hafal macam mana? Anda rasa cara anda hafal biasanya lebih banyak tak tengok?
hafal starting macam mana mula-mula? Hafal starting maksudnya first start. Mungkin pada pendengaran sebab macam kadang-kadang sambil dengar ayat so dia macam Ulang berapa banyak? Try rasa dah ingatlah. Itu yang membuat hafalan tu tak kuat. Sebab kita hafal tapi kita rasa macam ingat, lepas tu kita tak ingat, esok dah tak ingat, kita ulang balik. Bulan depan lupa balik, ulang balik. Tahun depan lupa balik, ulang balik. Seumur hidup akan macam tu. Sebab cara masa mula-mula hafal tu cara yang salah. Yang kalau kita nak hafal biar nampak exactly muka surat tu macam mana, ayat tu ada kat situ, kita start nyentuh lah, kita tahu baris dia. Kalau katakan muka surat 555, katakan ayat starting atas dia wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah wa rusahum, kita tahu oh ni baris pertama, stop. Sekarang ni dia effect kat sound system tu, house-nya. Tapi untuk rakaman kita boleh guna lagi lah. Sebab kita depends on lampu ni je lah sekarang. Cuma kalau Ustaz nak sambung, boleh sambung tapi tak ada, kena suara dia kena kuat sikit lah. So bagi satu lah dengar. Dalam TV dia nyala diorang ya. Sebab ni macam biasa pun tak sound system. Buat nanti Ustaz terjerit-jerit dalam kamera pula. Cakap macam biasa je tapi boleh dengar. boleh. Biasa boleh dengar. Cuma speaker tak ada lah. First start juga building tadi. Sebelum ni tak Pernah jadi hujan lah Ustaz. Ha? Hari ni hujan lah. Hujan eh? Kalau tip dia tendang, tapi tadi brother tengok dia tak tendang. Fuse tu pula itu dah pakai dalam. Bila sementara nak menunggu tu kita jalan dulu. Boleh tu. Dapat je. Nanti saya cek buat tukar white balance dah. Nanti kita ni ranking kita. Kita dekat segmen 2 tadi Ustaz. Anas. Okay, kami tak tahu booster pun. Boleh ambil sebelum tu lah. Boleh ambil sebelum itu sikit lagi. Okay. Saya kalau tak dengar tu pura-pura dengar lah. Tapi panas sikit lah iPhone tadi kan. Tak, saya okay. Give me shadow dog. Ni orang panggil behind the scene. Dapat je. Kau punya? Kau punya okey? Confirm eh? Okay. Nanti suara Aiman nak baca. Sekejap lagi. Okay. Nabi puji kurun sahabat radhiyallahu anhum disebabkan mereka ini tidak tahu ataupun tak pernah berdusta, sama ada berdusta seharian dalam percakapan seharian ataupun berdusta dalam agama Allah. Sebab itulah Anas radhiyallahu anhu bagi tahu, dia kata kunna la na'rif mal kadhib, kami tak tahu
apa maksud berdusta itu. Sebab kami tak pernah berbohong. Kita bila mana Anas bagi tahu para sahabat radhiyallahu anhum saling mendengar hadis antara satu sama yang lain. Tak semua hadis yang mereka dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mana Anas bagi tahu sahabat dengar daripada sahabat yang mendengar hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Anas bagi tahu kami tidak pernah berdusta dan kami tidak tahu apa maksud itu dusta. Sebab itulah dalam ilmu hadis golongan sahabat radhiyallahu anhum, generasi mereka ini disifatkan sebagai dengan sifat udul, ataupun yang credibility mereka ini terpercaya dan boleh diterima hadis mereka. Tak seperti mana generasi yang seterusnya dan apatah lagi pada generasi yang kita, yang mana kita dah mula mengambil ringan, mengambil remeh tentang isu ini sampaikan kita mudah untuk nak berdusta. Dan wal'iyadu billah, ramai daripada kita juga yang sampai tidak berhati-hati daripada mereka rasakan benda ni tersilap, sampai ke tahap mereka ini mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, Imam Syafi'i dia merasakan bahawa berdusta ni something yang sangat mencemarkan maruah, satu aib yang besar, yang mana Imam Syafi'i rahimahullah ada apa-apa sahaja perkara yang boleh mencalarkan dia punya maruah dia takkan buat. Sampaikan dia bagi tahu, kalaulah aku mengetahui bahawa minum air sejuk itu boleh merosakkan maruah ataupun mencalarkan maruah dia tak akan minum air sejuk. Dia punya sangat nak menjaga. Apatah lagi benda yang sekecil macam tu pun dia jaga, apatah lagi dengan berdusta yang mana merupakan satu aib yang besar. Sebab itulah Yahya ibn Ma'in, seorang ahli hadis yang besar, dia bagi tahu, walaupun dia disebutkan ada sikit masalah dengan Imam Syafi'i, tetapi Yahya bin Ma'in bagi tahu kalaulah berdusta itu harus sekalipun, dibenarkan oleh agama sekalipun, nescaya Imam Syafi'i rahimahullah tidak akan berdusta, disebabkan dusta itu mencemarkan maruah dan benda tersebut akan menghalang al-Imam Syafi'i daripada dia berdusta, walaupun berdusta itu harus dalam agama. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya kembali selepas ini. Segmen yang ketiga, okey. Okay. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam segmen yang ketiga dan insya-Allah kita akan teruskan bacaan matan yang seterusnya. Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat pada tahun 197 Hijrah berkata, pelajarilah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu. Waqi' Ibn Al-Jarrah rahimahullah yang wafat pada tahun 197 Hijrah juga berkata, sifat ini tidak akan boleh dijunjung tinggi kecuali oleh seseorang yang jujur. Maka pelajarilah kejujuran, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu sebelum engkau mempelajari ilmu. Kejujuran adalah menyampaikan perkataan sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Jadi kejujuran itu hanya berasal dari satu jalan, sedangkan kebohongan memiliki banyak jenis, banyak warna, banyak jalan dan banyak jurang. Semua itu dikumpulkan menjadi 3 bahagian. Yang pertama, kebohongan seorang pengampu, iaitu yang menyalahi kenyataan dan keyakinan, seperti orang yang berlebihan dalam memuji seseorang yang sudah dikenali fasik dan ahli bid'ah, lalu dia mensifatinya sebagai keistiqamahan. Kedua, kebohongan seorang munafik, iaitu yang menyalahi keyakinan namun sesuai dengan kenyataan, seperti seorang munafik yang mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah dan hidayah. Kebohongan orang jahil, iaitu dengan melakukan sesuatu yang menyalahi kenyataan dan sesuai dengan keyakinan, seperti orang yang yakin terhadap kesolehan seorang sufi yang ahli bid'ah lalu mensifatinya sebagai wali.
Dalam matan ini Syekh cuba nak menekankan tentang aspek jenis-jenis bohong yang ada, dan kita semua sedia maklum bahawa maksiat, dosa ini banyak jalan dia. Berbanding jalan yang lurus itu Allah sifatkan sebagai satu jalan yang lurus satu. Sebab itu dalam Quran bila mana Allah sebut umpamanya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Yang mana Allah bila sebut tentang jalan Allah, Allah sebutkan dengan perkataan singular. Satu perkataan sabil, satu jalan sahaja, sirati, satu jalan sahaja. Dan Allah kata ikutlah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, iaitu jamak kepada sabil, jalan-jalan yang banyak ni. Sebab jalan-jalan yang menuju ke arah maksiat dan dosa ini pelbagai, ada banyak. Sebab itulah Allah sebut lagi, misalnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah sebutkan perkataan zulumat, kegelapan ini Allah gunakan dengan bentuk uslub banyak jamak, disebabkan kegelapan ini banyak, dosa ni banyak, tetapi cahaya Allah, jalan Allah itu hanyalah satu. Sebab itulah Allah menggunakan perkataan yang singular. Dan kalau kita nak tahu juga, berbohong ini adalah sebahagian daripada maksiat-maksiat banyak yang Allah sebut dalam yang mana yang disebutkan boleh membawa kita ke arah api neraka. Dan dalam ini juga Syekh Bakar menyebutkan beberapa jenis pembohongan. Yang mana yang pertamanya iaitu bohong yang disebabkan oleh bohong yang berlaku disebabkan apa yang pertama tadi? Pengampu. Iaitu orang, dia jenis yang mengampu. Kalau kita tahu orang yang mengampu ni biasanya dia akan bercakap dengan satu percakapan yang tak betul, sebabkan dia nak mengambil hati orang yang diampu. Sebagai contoh, bila mana dia nak puji seseorang tu, dia mungkin dia nak dapatkan projek ke, dia mungkin ada apa-apa kepentingan. Orang di hadapan dia tu mungkin bukan orang yang baik, tetapi dia akan puji, dia akan kata bahawa dia ni orang yang baik, dia ni sekian, dia ni sekian, dia ni sekian. Begitu juga kita, jangan kita puji seseorang yang mana dia tidak berhak untuk dipuji. Macam sebagai contoh, bila mana kita bawa sahabat kita mungkin bawa anak kita untuk bertemu dengan mana-mana tokoh ilmuwan untuk nak minta dia untuk nak bagi surat recommendation. Kemungkinan anak dia bukan anak yang baik, dan mungkin juga anak dia bukan anak yang rajin. Tetapi bila mana dia bercakap pada orang, mungkin mana-mana orang tu, dan dia minta supaya orang tu buat satu persaksian yang mengatakan bahawa anak dia ni memang baik, anak dia memang rajin, dan sepatutnya menjadi tanggungjawab orang yang mengeluarkan surat recommendation tersebut untuk nak memastikan hal tersebut. Disebabkan kerana kalau dia salah memberi persaksian, seolah-olah dia telah memberi persaksian yang palsu dan dusta, dan ini merupakan satu dosa yang besar. Yang mana dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah sebut, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nabi sebut tiga kali, tidakkah kalian mau aku bagi tahu kamu tentang dosa yang paling besar? Nabi sebut 3 kali. Bila Nabi dah sebut 3 kali ni, maksud dia ada something yang very important dan sangat besar dosa dia. Kemudian Nabi sebut al-isyraku billah wa uququl walidain. Nabi sebut tentang dosa mempersekutukan Allah dan dosa menderhakai kedua ibu bapa. Dan kemudian Nabi sebut, dan Nabi membetulkan kedudukannya. Nabi masa tu tengah duduk, Nabi betulkan. Kemudian Nabi SAW sebut, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Yang mana Nabi duk keep ulang sampaikan sahabat bagi tahu, laitahu sakat, kalaulah Nabi diam. Sebab para sahabat dah berasa bimbang, dah berasa takut dengan apa yang Nabi SAW ancam, iaitu Nabi bagi tahu, iaitu kata-kata yang nista, kata-kata yang dusta ni, dan penyaksian yang dusta. Nabi sebut bahawa orang-orang dosa kita memberi persaksian yang palsu ini, Nabi sebut bersamaan ataupun seiring dengan hadis-hadis yang tadi tentang menderhakai ibu bapa dan mempersekutukan Allah. Maka benda ni something yang besar. Sebab itu, kalaulah ada orang datang minta surat recommendation pada seseorang, dan orang tu mungkin dia rasa berat nak bagi, mungkin dia agak cerewet sikit, mungkin dia tanya itu dan ini,
kita jangan pula marah kat dia, sebab dia tengah nak menulis satu surat yang akan menjadi persaksian di hadapan Allah Azza wa Jal, dan kita kena kesian kat dia. Janganlah kita push dia, kita paksa dia, kemudian kita kan kawan lama, takkanlah tak boleh bagi, takkanlah kau tak kenal aku siapa, kita nak paksa dia juga bagi, sebab kita seolah-olah sedang meletakkan dia antara dia dan api neraka. Sebab itu kita kena hati-hati dan kita kena jaga-jaga. Dan yang keduanya itu dusta yang disebabkan oleh sifat munafik. Sifat munafik ni iaitu dia mungkin dia bercakap sesuatu di luar apa yang dalam hati dia bagi tahu. Yang mana Allah Azza wa Jal kecam orang-orang munafik ni, dan Allah telah memperuntukkan satu surah dalam Quran berkaitan dengan orang munafik. Dan antaranya Allah sebut, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang Allah kata bila mana orang munafik ni datang, dia kata qalu nashhadu innaka la rasulullah, mulut je dia bagi tahu ya Rasulullah, kami menyaksikan bahawa engkau adalah Rasulullah, padahal hati mereka mengatakan sebaliknya. Tetapi Allah kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahawa memang Nabi Muhammad itu adalah pesuruh kepada Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah memperakui dan Allah mempersaksikan bahawa penyaksian orang-orang munafik ini adalah dusta belaka. Dan ini yang perlu kita jauhi dan perlu kita hindari daripada kita bersikap sebagaimana orang munafik. Yang mana dalam ayat yang lain pun Nabi dah sebut, dalam hadis yang lain, antara tanda-tanda seorang itu munafik apa dia? Antaranya sebahagian Nabi bagi tahu, idza haddatha kadzab. Bila mana dia bercakap, berjanji, bertutur, dia akan berdusta. Dan yang ketiga iaitu bila mana seseorang itu berdusta disebabkan dia memang tak cerdik. Macam mana kita tengok hari ni ramai orang menipu orang ramai dengan mengakui bahawa dia ni adalah Nabi. Kita pun dah macam-macam kes kita dengar, dan ramai pula orang yang percaya. Sedangkan kalau kita nak tahu orang-orang yang macam ni, kita tahu dia tipu je. Dia bukannya berkata benar. Mustahil dia adalah Rasulullah. Mustahil dia ni adalah wali Allah, yang kita tengok pun kita tahu dia tersalah. Sedangkan wali Allah itu Allah bagi tahu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, mereka inilah yang sebenar-benarnya wali Allah, dan bukannya sebagaimana orang-orang yang menipu daripada luaran kita mudah tertipu. Tetapi Allah menilai seseorang itu daripada takwa untuk nak mengetahui bahawa si fulan adalah wali Allah ataupun bukan. Tetapi manusia selalu menilai seseorang itu daripada luaran. Itu beza antara makhluk dan khaliq. Makhluk tidak mampu menilai dalaman, tetapi khaliq yang menciptakan kita, dia tahu tentang apa yang tersirat dan tersurat pada hamba-hambanya. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya, dan moga-moga insya-Allah pada perkongsian ini ada faedahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh, disuruh saya tukar baju. Datang balik. Tak ada lagi terkali. Man, baca tak tahu tukar baju lah. Tak wajib. Ya kan, bagi ada baca pula. Sabar ni. Kita bertukar baju lah. Kita tak boleh nak pasang. Kasih.
Aduh. Meja tarik sikit. Itu poinnya. Meja ke sana. Apa dia? Kiri ni. Meja ni. Okey, tak boleh. Okey. Melampaui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kita lagi dalam episod yang keempat, dan kita masih lagi dalam syarah kitab Hilyah Talibul Ilm, yang mana kita membicarakan tentang adab-adab ataupun perhiasan seorang penuntut ilmu yang wajib ada terhadap mereka yang ingin menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Allah ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi bacaan matan kitab yang seterusnya yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Syekh Aiman. Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid, janganlah engkau membuka untuk dirimu jalur ketunjukan di luar lingkup syariat. Wahai penuntut ilmu, hindarilah melampaui batas kejujuran dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai pertunjukan yang akhirnya akan menimbulkan kebohongan. Dan tujuan terburuk dalam hal ini adalah berbohong dalam ilmu, kerana penyakit persaingan orang-orang yang hidup sezaman dan sum'ah yang berterbangan di angkasa. Dalam matan ini Syekh Bakar cuba untuk nak menekankan kita, dan insya-Allah dalam episod kita hari ini kita akan berbincang ataupun berdiskusi tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan kejujuran, yang mana tentang kejujuran kita telah sebutkan dalam episod yang lepas. Dan dalam ini Syekh membawakan sebagai satu contoh, dan ini yang juga suka juga untuk saya sertakan hadis Nabi SAW, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menerusi hadis Asma, yang mana hadis Asma, satu hari dia kata seorang wanita ni dia bertanya kepada Nabi SAW, yang mana dia kata dia ada madu, dan dia kata boleh tak kalau dia nak cuba menunjuk-nunjuk pada madu dia dengan sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia pun. Contohnya, kalaulah dia nak kata bahawa ni beg suami dia beli untuk dia, mungkin dia jealous lah, dia orang gaduh ke apa, tetapi hakikatnya tu bukan beg dia. Boleh tak dia cakap macam tu? So Nabi bagi tahu, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaiz zur. Nabi bagi tahu orang-orang yang mengkenyangkan diri dia dengan sesuatu yang bukan milik dia, maka seolah-olah dia memakai pakaian yang dusta.
iaitu orang ni hakikatnya dia tak tahu tapi dibuat-buat tahu. Itu juga sebahagian daripada maksud hadis ni. Begitu juga dengan orang yang mana dia ni orang tak berapa pandai pun, tak alim ke apa, tetapi dia mengaku diri dia alim. Dia mungkin sampaikan mereka-reka fakta-fakta, dia tambah tukuk tambah dia punya sejarah hidup, yang mana dia nak bagi tahu kat orang dia adalah orang yang berilmu dan orang yang pandai. Maka ini juga termasuk dalam al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Orang yang cuba nak kenyangkan diri dia dengan sesuatu yang bukan milik dia. Sedangkan Nabi SAW dan Allah Azza wa Jal dah sebut dalam Al-Quran, yang mana Allah bagi tahu kat kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya Allah bagi tahu kat kita lagi, janganlah kita bercakap dengan sesuatu yang di luar yang pengetahuan kita, especially bagi orang-orang yang tak tahu. Iaitu bila mana kita sebagai penuntut ilmu ditanya tentang sesuatu masalah, kita malu nak cakap kita tak tahu, maka kita pakai belasah, kita pakai goreng. Sedangkan apa yang kita cakap itu tentang agama Allah, yang merupakan perkara yang paling perlu untuk nak kita berhati-hati dan jaga. Sedangkan kalaulah kita tengok doktor ni, kalau kata dia nak bagi ubat, kalau dia nak melakukan satu keputusan pembedahan ke, dia tak boleh nak rasa-rasa, dia tak boleh nak pakai cakap je, pakai bagi je ubat asalkan dia rasa orang ni sakit ni, dia bagi ubat tu. Dia tak boleh begitu. Kalau dia buat begitu, dia sedang bermain dengan nyawa manusia. Begitu juga dengan kita sebagai penuntut ilmu. Kalau kita tak tahu tentang satu masalah dan kita pakai goreng je, maka kita kena berhati-hati sebab kita sedang bermain dengan agama Allah. Yang mana kalau kita salah dan kita bercakap di atas bukan ilmu, tanpa dasar hujah, yang mana kita bukan ahli dia, maka kita akan berhadapan dengan azab Allah. Sebab itu tak semua benda yang kita boleh ulas, tak semua benda yang kita mampu untuk nak jawab. Dan Nabi SAW dah sebut dalam guide dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, maka berkata baik. Kalaulah dia tahu dia tak boleh nak berkata baik, dia tak boleh nak menjawab, yang dia tahu kalau jawapan dia tu hanya akan memberi mudarat dan bukan atas dasar ilmu, maka dia berdiam diri. Dan ini petunjuk daripada Nabi SAW. Tak semua benda yang mana kita mampu untuk nak ulas, tetapi bila mana kita terperangkap dalam situasi kita rasa malu, yang mana kita rasa macam satu yang aib untuk seseorang itu mengaku dia tak tahu, maka kat sinilah terletak bahaya. Bila mana kita cuba untuk nak bercakap konon-konon atas dasar ilmiah, tetapi sebenarnya kita hanya mungkin copy paste, mungkin kita cilok sana, mungkin kita apa-apalah yang membuatkan orang nampak macam kita gempak, tetapi sebenarnya bukan sedemikian. Seolah-olah ini maksud hadis Nabi bagi orang-orang yang mengkenyangkan diri dia. Seolah-olah dia nak claim sesuatu, dia nak orang puji dia, dia nak biar orang merasakan bahawa dia alim ke dan sebagainya, sedangkan dia bukan sedemikian. Maka Nabi bagi tahu dia umpama orang yang pakai pakaian yang dusta. Orang yang pakaian dusta ni macam mana? Maksudnya dia mungkin bukan orang yang zuhud, dia mungkin bukan orang yang baik, tetapi dia pakai daripada segi luaran, orang nampak, oh dia ni pakai baju koyak-koyak, dia mesti zuhud. Ataupun dia hakikatnya dia bukan para alim ulama', tetapi mungkin dia pakai pakaian yang kebiasaannya para ulama' pakai. Maka orang menyebabkan dia ni mesti alim. Dia ni sebab dia ni baju dia nampak macam baju ulama', macam baju tok guru, baju apa ke. Maka orang macam ni pun dia cuba untuk nak mengkenyangkan diri dia dengan sesuatu yang bukan hak milik dia. Maka dia berada di satu persimpangan yang sangat bahaya dan perlu kita berhati-hati. Dan kita perlu ingat bahawa setiap daripada pertuturan kita Allah akan hisab. Allah sebut dalam Quran, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu lafaz pun yang kita sebut melainkan akan dicatat sama ada baik atau buruk. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagi tahu pedoman yang perlu kita pegang hari ini di musim yang mana semua orang ingin memberi fatwa,
Semua orang gopoh untuk nak mengulas sesuatu isu haram ke tak haram ke tentang itu dan ini. Semua benda lah. Sampai ke Ibnu Mas'ud bagi tahu, mereka, kalau kamu mendapati seseorang ni, dia bukan mufti pun, bukan orang yang mempunyai autoriti untuk nak memberikan fatwa, kemudian dia semua benda dia nak cuba bagi fatwa, semua benda dia nak cuba ulas, semua benda dia nak cuba untuk nak cakap, maka Ibnu Mas'ud bagi tahu, ketahuilah bahawa orang ini adalah orang yang gila. Sebab orang yang gila je yang dia akan cakap je, pakai cakap je semua benda. Dia tak fikir pun tentang baik dan tentang yang buruk. Dan kita kena hati-hati, moga-moga penuntut ilmu kita especially-nya tak termasuk dalam mereka yang gila sebagaimana disifatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi ke dalam segmen yang seterusnya selepas ini. Okay. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam segmen yang seterusnya dalam episod kali ini, yang mana insya-Allah kita akan sambung lagi dengan bacaan matan yang seterusnya. Tadi kita dah berbincang tentang masalah-masalah ataupun benda-benda perkara-perkara yang boleh mengguris kejujuran seseorang, dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan. Tafadhal. Sesiapa yang memerhatikan sum'ah yang melebihi kedudukan sebenarnya, maka hendaklah dia mengetahui bahawa di alam ini ada banyak orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ada banyak pena yang kritis, sehingga mereka akan membandingkan sum'ah itu dengan athar. Maka sempurnalah keaiban dirimu dari 3 perkara. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari dalam hati manusia. Yang kedua, kehilangan ilmumu dari kemerosotan penerimaan. Yang ketiga, engkau tidak akan dipercaya meskipun engkau benar. Intinya, sesiapa yang mereka-reka perkataan, bererti dia adalah saudaranya penyihir, dan penyihir itu tidak akan menang di mana pun dia berada. Antara perkara utama yang boleh mengguris ataupun mencabul kejujuran kita ialah bila mana kita terlampau mencari sum'ah. Mencari sum'ah ni apa maksud dia? Iaitu kita mencari kemasyhuran ataupun kita mencari nama yang baik. Sebab bila kita ada nama yang baik, maka kita ada reputasi yang nak dijaga. Berbeza dengan orang yang tak dikenali daripada mana-mana. Kalau dia bersalah pun mungkin orang tak peduli pun, dan dia mungkin tak rasa malu pun sebab tak ada orang kenal dia. Tetapi yang bahaya dan sangat bahaya ialah mereka yang berada di pentas-pentas, daripada kalangan para asatizah, daripada kalangan para pendakwah yang dikenali oleh orang ramai. Maka mereka ini yang mempunyai sum'ah, mereka mempunyai reputasi, yang mana di antara dia nak menjaga reputasi dia sometimes, nak menjaga reputasi dia, ataupun dia nak bercakap, ataupun dia nak berpegang dengan kebenaran. Ini banyak terjadi bila mana orang ni dah famous, bila mana orang ni mungkin dikenali oleh orang ramai, dan kemudian dia ditegur oleh segelintir pihak. Mungkin dia ada melakukan kesilapan, mungkin dari sudut ucapan dia ada tersalah, mungkin apa yang disebut dia quote hadis tu mungkin ada yang tersilap. Dan manusia ni kadang-kadang silap dia disengajakan, ada yang sebahagiannya tak disengajakan, dan ada yang disebabkan tercakap lajak cakap, biasalah. Dan itu biasa, mana-mana manusia, tak ada siapa yang maksum daripada sebarang kesilapan. Tetapi bila mana ia melibatkan kesilapan ilmiah, yang mana perlu untuk seseorang itu jaga, dia tak boleh ada perasaan angkuh, dia tidak boleh ada perasaan ego untuk dia berpegang dengan kebenaran jika ada pihak lain telah membentangkan kebenaran itu kepada dia. Dia tak boleh bila mana dia tahu dia silap,
tetapi disebabkan dia malu nak bagi tahu ke orang ramai yang dia salah. Dia rasa benda itu boleh menjejaskan reputasi dia, mungkin aib bagi dia, maka dia tak nak mengaku juga kesilapan dia. Dan ini banyak terjadi pada kalangan kita, wal iyadu billah. Dan sum'ah ini, bila mana orang nak menjaga sum'ah dia, nak menjaga reputasi dia lebih daripada dia nak menjaga kalam Allah, dia nak menjaga wahyu Allah, maka kita kena tahu bahawa kita kena persoalkan balik hati kita, keikhlasan kita. Adakah kita menuntut ilmu? Adakah kita berdakwah kerana Allah Azza wa Jal? Adakah kerana untuk demi kebaikan umat dan demi kebaikan agama? Ataupun sebaliknya kita berdakwah ni semata-mata untuk nak mengangkat diri kita? Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nabi beritahu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Siapa yang menuntut satu ilmu yang mana ilmu tersebut boleh digunakan untuk mendapatkan keredaan Allah, tetapi mereka ini hanya menuntutnya untuk mendapatkan habuan keduniaan, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Bayangkan, bau syurga pun kita tak dapat nak cium, sedangkan Nabi bagi tahu bau syurga ni boleh dicium daripada beratus tahun punya perjalanan jauh. Tapi maksudnya bila kita tak boleh cium tu, kita terlampau jauh daripada syurga. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi bagi tahu lagi, man ta'allama ilman, siapa yang man ta'allama al-ilm, siapa yang menuntut suatu ilmu tersebut, liyubahiya bihil ulama, untuk nak dia bermegah-megah dengan ulama, au liyumariya bihis sufaha, ataupun sebabkan dia nak berdebat dengan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang tidak cerdik ni. Maksudnya dia kerja dia belajar ni semata-mata dia nak berdebat dengan orang, dia nak mencantas orang, dia nak itu ini. Au liyasrifa wujuhan nas ilaih, ataupun dia nak membuatkan manusia, orang ni nampak kat dia, iaitu sum'ah, reputation yang kita bagi tahu, populariti dia. Dia nak orang iktiraf dia sebagai orang yang hebat, dia nak ada spotlight, dia nak dia dikenali oleh orang ramai. Nabi bagi tahu, orang yang macam ni, walaupun dia belajar ilmu agama Allah, yang sepatutnya ilmu agama Allah ini boleh digunakan untuk keredaan Allah, untuk mendapat syurga Allah, sebaliknya ilmu ini akan menjadi api neraka buat dia. Dan orang yang sebegini akan dicampak dalam api neraka disebabkan dia tidak ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Dan yang ini benda yang paling perlu kita elak dan yang paling perlu kita hindari. Dan orang-orang yang mana bila mana dia tidak jujur dalam percakapan dia, dalam pertuturan dia, dalam dakwah, dalam apa yang disampaikan, ada kesan-kesan dia, yang mana sebahagian kesan-kesan dia telah disebutkan oleh Syekh Bakar Zaid ni. Antaranya dia bagi tahu hilangnya kepercayaan manusia kepada kita. Bila mana kita tak jujur dan kantoi pula tu, dan akan menyebabkan orang hilang dah perasaan thiqah, kepercayaan kepada kita, disebabkan mereka tahu bahawa kita ini tidak amanah. Kita bila mana kita ditegur, mungkin dalam satu hadis, kita mengucapkan satu hadis, kadang-kadang ada benda yang kita tak perasan, mungkin disebabkan kelemahan ingatan kita dan mungkin juga kesilapan kita. Lalu ada orang tegur, tetapi kita tak mau juga admit yang kita salah. Bila mana orang tahu dan orang memang nampak kita salah, orang lama-lama orang akan hilang kepercayaan daripada kita. Orang dah tahu kita ni bukannya berdakwah disebabkan ilmu, bukan disebabkan kebaikan manusia dan kebaikan umat, tetapi kita hanya berdakwah nak menegakkan benang yang basah, menegakkan pandangan kita semata-mata. Dan ini merupakan kesan yang pertama. Dan kesan yang kedua yang disebutkan oleh, iaitu kehilangan ilmu dan kemerosotan penerimaan. Iaitu lama-lama bila mana kita angkuh, kita tak mau menerima kebenaran, ilmu kita lama-lama akan hilang, ilmu kita tidak akan berkembang. Sepatutnya ilmu ini kita happy, kita gembira bila mana ada pihak yang membetulkan kesilapan kita, sebab kita boleh belajar sesuatu yang baru, kita menambah satu ilmu yang baru, kita membetulkan kemungkinan salah faham kita yang sebelum ini, dan kita sepatutnya gembira. Yang ketiga, kita tak akan dipercayai lagi walaupun selepas ini kita bercakap benar, sebab kita tidak mengamalkan apa yang kita cakap.
Dalam pepatah ulama, dalam sebuah syair, ulama sebut, idza lam ta'mal bihi kana hujjatan 'alaika wa lam tu'dhar bima anta jahiluh fa in kunta qad utita ilman fa innama yusaddiqu qawl al-mar'i ma huwa fa'iluh. Yang mana kalau kita tidak beramal dengan suatu benda yang kita tahu jujur ini penting, tapi kita tak beramal, maka itu akan menjadi hujah buat kita, ke atas kita di akhirat kelak. Allah akan persoalkan kepada kita. Kalaulah kita diberi satu ilmu dan kita tidak mengamalkan, bagaimana manusia nak mempercayai orang yang tidak beramal dengan ilmu dia? Maka kita berdoakan sebagai moga-moga Allah menjadikan kita sebahagian daripada penuntut ilmu yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari, kerana itulah ilmu yang bermanfaat. Dan insya-Allah kembali kita ke dalam segmen yang seterusnya. Saya mari. Okay. Dah okey dah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam segmen yang seterusnya dan merupakan yang terakhir untuk episod kali ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi dengan bacaan matan yang seterusnya. Syurganya penuntut ilmu adalah perkataan aku tidak tahu. Kiranya itu dapat dirusak dengan meremehkannya dan perkataan katanya. Dengan demikian, jika separuh ilmu itu adalah perkataan aku tidak tahu, maka separuh kejahilan itu adalah perkataan katanya atau aku rasa. Benda yang paling utama yang membuktikan kejujuran seseorang bila mana dia mengaku pada tempat-tempat yang dia tak tahu, dia berani mengatakan bahawa dia tidak tahu. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabi Al-Jalil Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dia bagi tahu sebahagian daripada ilmu bila mana seorang itu tahu untuk nak mengatakan, bila masa dia tak tahu, dia mengatakan bahawa dia tak tahu. Dan dunia hari ini, masalah yang terjadi dalam dunia ilmu hari ini, bila mana kita tak reti nak kata tak tahu, yang mana semua perkara kita nak ulas, daripada perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara-perkara politik, sampai kepada war, benda-benda yang mungkin kita tak faham pun apa yang berlaku, tapi kita rasa yakin dan kita rasa confident dengan pandangan yang kita pegang. Padahal banyak benda-benda yang kita tak tahu. Kalaulah kita boleh belajar, dan kita perlu belajar, dan penuntut ilmu wajib menjadikan benda ni sebagai zikir pada mulut dia, iaitu bila mana orang tanya, dia kata dia tak tahu. Aku tak tahu, aku tak tahu. Ibnu Umar, bila mana orang tanya dia boleh cakap dia tak tahu, dia akan happy. Kemudian bila mana orang tu dah pergi, dia kata sangat beruntung diri Ibnu Umar yang boleh mengatakan tak tahu.
Sebab manusia ni dia rasa malu, dia nak cakap dia tak tahu, dia rasa aib. Kalau orang ni kita dah belajar, takkanlah ustaz tak tahu kot. Itu bahaya dia. Takkan dia dah mula fikir tentang reputasi yang kita sebut tadi. Sedangkan kita sepatutnya bangga dan gembira bila kita kata I don't know, saya tak tahu. Itu bab kata Sya'bi, seorang tabi'in yang meninggal sekitar tahun 105 Hijrah. Dia bagi tahu qaulu la adri nisful ilm. Separuh daripada ilmu ialah bila mana kita kata kita tak tahu. Jangan kita ingat yang kita tahu tu adalah sebahagian daripada ilmu, tetapi sebahagian daripada ilmu, separuh daripada ilmu bila mana kita tahu, kita mengatakan kita tak tahu. Dan itulah bila mana Imam Malik yang kita dah sebutkan dalam episod yang lepas, bahawa Imam Malik antara ulama yang paling tak suka ditanya dan paling berani mengatakan aku tak tahu. Dia tak kisah pun reputasi dia yang hebat di serata dunia, yang orang sanggup bermusafir travel daripada jauh, ribuan orang nak belajar daripada Imam Malik. Dia mempunyai anak-anak murid yang hebat-hebat, tetapi dia tak pernah malu untuk nak mengatakan tak tahu. Sebab dia kata Allah dah sebut dalam Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya Allah akan campak kepada kita tentang satu qaul, perkataan yang berat, iaitu wahyu Allah ni bukannya kita boleh ambil mudah. Bukannya kita boleh cakap halal, haram, harus ni seolah-olah macam semudah yang mana kita baca dalam buku, tetapi benda itu akan menjadi satu tanggungjawab. Sebab tu Imam Malik rahimahullah dia bagi tahu, kalau orang tu nak jawab, dia nak bagi satu fatwa, dia nak jawab apa yang orang tanya tentang halal dan haram ni, dia perlu imagine di depan dia ada syurga dan ada neraka. Dia dengan jawapan dia tu dia akan masuk ke neraka ataupun ke syurga. Kalaulah dia merasakan bahawa dia boleh masuk syurga dengan jawapan dia tu, maka jawablah. Tetapi sebaliknya, kalau dia merasakan bahawa dia bercakap, dia menjawab bukan atas dasar ilmu yang nyata, dan dia tahu dia bukan ahli dia, dan itu akan membawakan dia kepada neraka, maka jangan jawab. Dan sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, antara murid-murid dia selalu cerita, kami bila mana tengok Imam Syafi'i ditanyakan tentang satu masalah, kalau kita yang bukan di martabat Imam Syafi'i pun, orang tanya satu, kita jawab 1000. Tetapi Imam Syafi'i, seorang imam mujtahid, seorang yang diakui antara ulama yang paling dahsyat lah, paling hebat lah, paling faqih, bila mana ditanya tentang satu masalah dia akan diam. Murid dia bagi tahu, dia akan fikir. Kemudian murid dia bagi tahu, apa benda yang kamu diam tu? Kenapa tak jawab tu? Sebab Imam Syafi'i bagi tahu, aku sedang menilai, adakah lebih baik aku menjawab ataupun lebih baik aku mendiamkan diri. Sebab tak semua jawapan yang kita tahu kita boleh jawab pada public. Ada jawapan yang kemungkinan bila mana kita sebut kepada orang ramai, walaupun jawapan kita tu benar, kita merasakan benar, tetapi mungkin juga jawapan tersebut akan membawa kepada kerusakan lebih besar, akan membawa kepada salah faham yang lebih dahsyat. Maka kita tahu mudarat dia besar, maka kita tinggalkan. Dan ini yang antara penyakit talibul ilm, penuntut ilmu hari ini, ialah bila mana daripada kita kata kita tak tahu, sebaliknya kita kata apa? Jawapannya aku rasa. I think boleh kot. Saya rasa saya pernah belajar benda ni dulu. Haram rasanya. Ataupun kita rasa-rasa. Bila kita rasa-rasa, ini bukan masakan. Kalau masakan kita boleh rasa manis, kita kalau lebih kurang manis tu kita tambahlah gula sikit, kita boleh rasa-rasa tak mudarat pun. Kalau kurang manis ke, taklah sampai tahap kita mati ke apa. Tetapi bila mana kita rasa-rasa dalam agama, maka dengan sikit je kita nak merasa tu, kemungkinan besar dia akan membawa satu impak negatif yang besar. Kita tak yakin, kita tak faham dengan jawapan kita. Dan kebanyakan kita memang macam tu. Kita sebenarnya merasa je. Pertama, disebabkan kita adalah zaman yang mana penuntut ilmu hari ini kekurangan dari sudut kefahaman. Ini memang kita kena admit.
kefahaman kita jauh berbeza dengan para ulama dulu. Nak memahami nas, kita baca berpuluh kali pun kita mungkin tak faham satu-satu teks, satu-satu dalil. Sedangkan para ulama dulu, even daripada satu hadis yang pendek macam Imam Syafi'i rahimahullah, dengan hadis yang pendek je tentang ya Aba Umar ma fa'ala Nughair, hadis sependek tentang kisah burung kepada Andi Anas tu pun dia boleh istinbat lebih daripada 100 istinbat. Kita fikir 100 istinbat, hadis pendek ni macam mana dia boleh istinbat lebih daripada 100? Kita mungkin nak memahami hadis tu pun dah problem. Dan kemudian dengan masalah memori kita yang lemah pada hari ni, kita dah tak ingat dah masalah, kita belajar hari ni esok lupa. Itu yang buatkan kita rasa aku rasa, dan kita tak confirm dengan apa yang kita belajar. Mungkin kot rasanya aku rasa haram, memang betul. Sebab aku dulu ada belajar, aku rasa macam pernah dengar. Berapa banyak yang kita rasa-rasa yang zan, yang bukan sangka-sangka ni, tetapi hakikatnya zan tersebut macam mana Allah sebut dalam Quran, ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim. Jauhilah daripada sangka-sangka ni, berprasangka, rasa-rasa ni. Sebab inna ba'dadh-dhanni ithim. Banyak daripada sangka-sangkaan kita ni berdosa je. Kita salah nanti menukil maklumat, nanti kita salah dalam menilai, kita salah dalam memberikan pendapat. Banyak daripada kita menghadapi masalah yang serius dalam bab ni, dan kita seharusnya jujur pada diri kita. Kalau kita bergelar talibul ilm, penuntut ilmu, kita berkelakuanlah sebagai penuntut ilmu yang mencari ilmu. Jangan penuntut ilmu yang berkelakuan seperti mufti ataupun para ulama yang besar-besar. Wal'iyadu billah, kita jauhilah daripada terjebak dalam golongan ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi syarah Hilyah Talibul Ilm dalam episod yang akan datang, kerana masa mencemburi kita pada hari ini. Dan moga-moga ada manfaat daripada perkongsian kita hari ini dan mampu menjadikan kita antara talibul ilm, penuntut ilmu yang sejati, yang berada di landasan yang benar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Macam mana? Matan? Ha. Oh, Arab dia. Junnah. Ini yang terjemah ni. Junnah ni macam kata perisai kan. Yap, itu yang pelik kan, syurga. Kalau junnah perisai ni memang betul. Penuntut ilmu ni kita kena jadikan dia sebagai perisai kita, penghadang kita. Ialah kita mengatakan aku tak tahu. Itu kita punya defend kita. Janganlah orang tanya apa-apa kita tahu, try juga. Kalau tak tahu, defend kita, aku tak tahu. Kau pergi tanya orang lain.